Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, selepas anda bertungkus lumus, berkorban masa, tenaga, jiwa dan raga, ini anda semua sudah berada di penghujung sesi pengajian. Tahniah saya ucapkan. Walau bagaimanapun, sebelum anda menamatkan pengajian anda semua perlu menduduki satu lagi ujian, iaitu menduduki peperiksaan PSPM semester 2 dan 4 sesi 2020-2021 yang akan dijadualkan bermula pada 4 hingga 10 Mei nanti. Sudah menjadi peraturan peperiksaan ataupun SOP peperiksaan. Setiap kali PSPM, pihak unit peperiksaan akan mengadakan sesi taklimat kepada semua calon bagi memastikan semua calon akur dan faham tentang peraturan peperiksaan nanti. Walaupun kita mempunyai kekangan dari segi masa dan suasana pada hari ini, unit peperiksaan tetap mengadakan taklimat ini dalam bentuk rakaman. Saya berharap anda semua dapat mendengar taklimat ini hingga ke akhir. Terlebih dahulu, saya ingatkan kepada semua calon agar membuat imbasan QR code ini sebagai rekod kehadiran anda ke taklimat peperiksaan PSPM 2 dan PSPM 4 sesi 2020-2021. Kita terus. Anda akan, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, anda akan mula menduduki peperiksaan PSPM yang terakhir, iaitu ujian peperiksaan yang terakhir sebelum anda menamatkan zaman matrikulasi selama 5 hari bermula 4 hingga 10 Mei. Jadual peperiksaan juga telah dimaklumkan dan telah dibuat bahan kepada semua calon menerusi WhatsApp grup kelas praktikal, Telegram grup praktikal dan juga akan ditampal pada notis board di semua lokasi peperiksaan nanti. Ini adalah jadual peperiksaan yang akan berlangsung pada 4 Mei nanti. So akan berlangsung, kalau kita perhatikan kepada jadual ini yang bertarikh 17 Mac 2021 ini, peperiksaan kita akan berakhir pada 10 Mei, iaitu paper yang terakhir adalah paper Chemistry 2 kepada pelajar-pelajar jurusan Sains, SDS dan SES. Bagi calon-calon perakaunan pula, paper terakhir iaitu pada 10 Mei, iaitu paper Ekonomi 2. Jadi ini bermaksud semua pelajar akan tamat pada hari yang sama, iaitu pada 10 Mei. Senarai kedudukan calon seperti juga semester yang lepas, semua pelajar boleh menyemak kedudukan anda melalui aplikasi e-report yang kita gunakan. Senarai kedudukan calon ini adalah penting kerana anda akan tahu di manakah pusat anda, lokasi peperiksaan anda dan berapakah nombor tempat duduk anda. Untuk makluman, kedudukan calon pada sesi ini atau pada semester ini lebih kurang sama dengan semester yang lepas. Ini adalah lokasi-lokasi peperiksaan sama seperti semester lepas, di mana pusat A yang menempatkan pelajar-pelajar calon SDS akan mengambil peperiksaan di bangunan tutoran arah 1, pusat B, pusat C juga akan iaitu pelajar-pelajar SDS Sains Modul 1 akan menduduki peperiksaan DBT arah 1,
2 dan 3 lah. Manakala bagi calon STS modul 1 akan menduduki peperiksaan delivery ataupun pusat sumber arah 1 sama seperti semester depan. Pusat E akan menduduki peperiksaan di Dewan Mak Kilau. F, G, H akan menduduki peperiksaan di Dewan Mak Kilau. Calon-calon jurusan perakaunan akan menduduki di Dewan Datuk Bahaman. Manakala bagi calon-calon SES semester 2, bagi pusat J akan menduduki peperiksaan di BT Aras Bawah. Bagi calon SES modul 1 pusat K akan menduduki bangunan tuturan Aras 1 dan 2. Dan calon-calon SES modul 2 akan menduduki di Dewan Mak Kilau, sama dengan calon-calon SES modul 3. Sama seperti tahun lepas untuk mana-mana semua. Peperiksaan calon-calon SDS akan menduduki peperiksaan di sebelah pagi, manakala calon-calon SES semester 2 akan menduduki peperiksaan di sebelah petang. Ada beberapa lokasi yang mana calon-calon SDS dan SES akan berkongsi tempat. Antaranya adalah di bangunan tuturan dan di Dewan Mak Kilau. Saya bacakan arahan umum kepada semua calon. Sila dengar dengan teliti dan fahami. Arahan umum ni adalah satu arahan yang wajib diketahui oleh semua calon. Jika ada sebarang keraguan dan pertanyaan mengenai peperiksaan berkenaan, sila angkat tangan dan tunggu sehingga ketua penguas peperiksaan tiba. Calon tidak dibenarkan keluar dari dewan atau bilik peperiksaan 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon hanya dibenarkan keluar dengan kebenaran ketua pengawas selepas waktu ini, iaitu selepas 30 minit peperiksaan berjalan. Calon berkenaan tidak dibenarkan membawa keluar kertas soalan dari dewan atau bilik peperiksaan. Setelah tamat menjawab, pelayan tambahan perlu diikat bersama-sama buku jawapan sebelum diserahkan. Calon dilarang sama sekali membawa keluar dari dewan atau bilik peperiksaan kertas jawapan yang telah atau belum digunakan. Kertas soalan tertutup hendaklah diserahkan kembali kepada ketua atau pengawas sebelum meninggalkan dewan atau bilik peperiksaan. Calon dilarang meninggalkan dewan atau bilik peperiksaan sehingga diarahkan berbuat demikian oleh ketua pengawas. Ini adalah contoh slip meja bagi semua calon. Sila sebaik sahaja anda berada di meja masing-masing, sila perhatikan atau semak butiran yang berada pada slip meja tersebut. Sekiranya tidak ada masalah, sila turunkan tanda tangan pada slip berkenaan. Sekiranya ada pembetulan yang perlu dibuat pada slip meja tersebut, sila gariskan maklumat yang salah tersebut dan tuliskan maklumat yang betul. Contohnya, katakanlah nombor kad pengenalan anda yang pada slip meja tersebut salah. So, buat satu garisan pada nombor kad pengenalan yang tercatat pada slip meja tersebut, kemudian tulis nombor kad pengenalan yang betul anda. Ini adalah cara menulis slip kehadiran. Tuliskan peperiksaan atau ujian perkataan PSPM. Tarikh adalah tarikh peperiksaan tersebut, katakanlah pada 4 Mei. So, semua calon perlu tulis 4 Mei 2021. Silakan kemudian tuliskan nombor matrik anda. Seterusnya tuliskan nama penuh anda seperti yang tercatat pada kad pengenalan. Semester 2, nama dan kod mata pelajaran ataupun kod khusus. Katakanlah paper itu adalah paper chemistry 2
SK025. Nombor kad pengenalan, kemudian tuliskan nombor tempat duduk. Nombor tempat duduk tu semua. Perlu diingatkan, sekiranya anda berada di pusat A dan berada di meja yang pertama, so cara menulis nombor tempat duduk adalah A001. Sekiranya anda berada di meja ke-20 pada pusat A, A020. Dan begitulah seterusnya. Akhir sekali, turunkan tanda tangan anda dan koyakkan ataupun pisahkan slip kehadiran tersebut dengan berhati-hati. Akademik. Saya ingatkan kepada semua calon agar tidak membawa sebarang bentuk maklumat, nota, catatan, buku rujukan, telefon bimbit, gadget elektronik, khususnya smartwatch ke dalam dewan peperiksaan, kerana kita pernah berdepan dengan situasi calon meniru menggunakan smartwatch. Calon juga tidak dibenarkan bercakap-cakap, berbisik dan membuat bising sepanjang peperiksaan berlangsung. Ini adalah bentuk-bentuk, contoh-contoh atau gambar-gambar calon-calon ingin membuat peniruan ataupun peniruan akademik semasa peperiksaan. Saya ingatkan, jangan dedahkan kertas jawapan anda sehingga boleh dibaca oleh calon. Jangan meniru atau memberi peluang meniru kepada calon lain. Jangan memberi atau mendapat pertolongan atau melakukan sebarang perbuatan yang tidak jujur. Sekiranya anda atau seorang calon didapati meniru, memberi tiru, cubaan atau memberi syarat bagi tujuan meniru atau dan ditiru, menipu atau dan menyimpan, menyorok apa-apa bahan yang tidak dibenarkan di mana-mana bahagian pada diri luar dan dalam peperiksaan dan membawa masuk keluar ke dalam atau dari bilik atau dewan peperiksaan sebelum, semasa atau selepas peperiksaan, maka tindakan disiplin yang sewajarnya akan dikenakan terhadap calon mengikut peraturan hukuman Tata Tertib Akta 174. Di mana dalam Akta 174 Akta 174 yang mendapati bersalah melakukan penipuan dalam mana-mana peperiksaan, akan tindakan tertertib dan anda akan diberikan grade F. Rayuan tidak akan dikembangkan. Saya elakkan kita tidak berhajat untuk lakukan kaedah ini di Kolej Mata Lepas Pahang. Kes-kes kecemasan. Saya ingatkan kepada semua calon yang jatuh sakit atau menghadapi hal-hal kecemasan, kematian dan sebagainya, sila hubungi fellow block atau penolong pengarah peperiksaan, iaitu saya, dengan seberapa segera. Sekiranya ada rakan-rakan yang masuk ke ward hospital, sila hubungi saya. Di sini saya berikan nombor telefon saya agar semua calon dapat menghubungi saya sekiranya berlaku kecemasan. Saya ingatkan kepada semua calon agar semua calon berada dalam grup Telegram pelajar 20202021 sehingga anda selesai ataupun anda menerima transkrip. Daripada pengalaman saya yang lepas, kebanyakan pelajar yang lost maklumat adalah di kalangan pelajar yang tidak berada dalam grup ni. Kita memo telah dikeluarkan yang mewajibkan semua pelajar berada dalam grup Telegram ni. Anda boleh left grup Telegram selepas anda menerima transkrip. Sebab selepas habis peperiksaan, anda akan kembali ke rumah dan selepas keluar keputusan result diriliskan nanti, transkrip akan mula dipost kepada anda. Dan ada juga kes-kes yang lepas, pasal yang mengandungi transkrip dan sijil anda kembali semula ke kolej kerana beberapa sebab. Antaranya adalah postman tak jumpa alamat dan sebagainya. So,
Ini adalah salah satu daripada channel yang saya gunakan untuk memastikan pelajar maklum berkenaan dengan transkrip yang dipulangkan kembali ke kursus. Hal-hal lain, patuhi SOP dan pergerakan masuk dan keluar di lokasi peperiksaan mengikut signage yang ditampal. Tambahan pula, kita masih berada dalam pasca COVID-19 ini. Saya ingatkan kepada semua pelajar agar sentiasa memakai pelitup muka sepanjang berada di lokasi peperiksaan, sama ada anda bergejala ataupun tidak. Memakai sanitizer. Bagi mereka yang bergejala, perlu dilaporkan segera kepada pelbagai peperiksaan. Dan perlu buat sanitasi sendiri sebelum dan selepas peperiksaan, terutama di bangunan-bangunan yang kita berkongsi. Contohnya, bangunan tuturan dan dewan mak kilau, di mana calon-calon SDS menggunakan lokasi tersebut pada sebelah pagi, sebelah petang calon-calon SES pula yang menggunakannya. Saya ingatkan sekali lagi kepada semua calon, semua lokasi peperiksaan kita telah ditutup ya. Saya ingatkan DBT, di Dewan Mak Kilau, di Dewan Berhamam, Pusat Sumber R1, semuanya telah ditutup untuk sebarang kegunaan. Saya harap anda semua dapat bekerjasama bagi memastikan peperiksaan kita berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Begitu dengan juga beberapa bilik bacaan, bilik A2, B1 dan C2. Bermula pada minggu hadapan, pihak asrama akan mula menyediakan beberapa meja sebagai persediaan calon-calon yang kecemasan, sakit dan sebagainya. Saya pohon kepada pelajar-pelajar di blok tersebut yang menggunakan bilik bacaan tersebut, jangan sama sekali mengalihkan meja yang telah disusun oleh penjaga asrama, kerana dia akan menyusahkan ramai pihak. Mohon kerjasama. Hal-hal lain, anda diingatkan sama sekali tidak membawa telefon bimbit ke dalam dewan peperiksaan. Sekiranya ada kecemasan, serahkan kepada pengawas yang bertugas. Sekiranya tertangkap, anda akan didakwa atas tuduhan meniru seperti yang telah saya bacakan arahan umum tadi. Juga diingatkan semua pelajar tidak membawa beg ke lokasi peperiksaan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bawa beg ke lokasi peperiksaan. Kita tidak mahu kes seperti sesi lepas, di mana pelajar masih berdegil dan masih membawa beg ke lokasi peperiksaan. Pastikan barang-barang yang berharga disimpan dalam almari berkunci. Kes-kes balik bermalam atau kecemasan sepanjang minggu study week dan hari peperiksaan hanya dengan kebenaran pengarah kolej. Dalam kes pada hari ini, kebenaran hanya boleh diberi selepas timbalan pengarah kolej bersetuju menggunakan amngan. Dan saya pohon juga semua calon untuk setkan jam tangan, jam dinding, jam smartphone dan sebagainya mengikut Malaysian Standard Time MST, sebab kita tidak ingin mendengar ada calon yang lewat kerana jam tangannya tidak sama dengan lokasi peperiksaan. Untuk makluman semua calon, semua lokasi peperiksaan dan semua petugas kita telah arahkan untuk setkan masa mengikut Malaysian Standard Time ini. So mohon pelajar juga mengikut masa ini. So daripada saya, daripada unit peperiksaan, sekian, terima kasih, selamat maju jaya, all the best. Bye bye. Assalamualaikum.